Okey kelas, mari kita bincang jawapan untuk self practice 1.1a muka surat buku teks kamu muka surat ke-5. Okey, kita hari ini bincang jawapan ya. Setakat ni saya belum terima apa-apa submission daripada kamu orang ya. Okay, saya harap kamu orang dah cubalah dekat rumah. Sebenarnya tak susah. Soalan pertama, dia nak kamu tentukan sama ada expression itu adalah quadratic expression dalam satu variable ke, in one variable ke. Jadi, cikgu dah explain pasal ni kan last week. Apakah itu quadratic expression dalam satu variable? Quadratic expression dalam satu variable adalah, pertama, kamu kena tengok syarat dia. Adakah highest power dia 2? Kalau power tertinggi dia adalah 2 dan A tidak sama dengan 0. Satu lagi, variable dia cuma satu je. Maksudnya ada S je. Tak ada SY. Ada M, ada M je. Tak ada MN. Itu maksudnya satu variable. Kalau ketiga-tiga syarat ini telah dipatuhi, manakala expression itu adalah dikira quadratic expression in one variable. So let's start with question 1C. Okay, kita start dengan soalan 1C. Cikgu tulis equation ini dulu. 3y kuasa 2 tambah tolak 3s tambah 1. Melalui sini kamu boleh direct tengok. Di dalam equation ini dia ada variable s, ada variable y. Jadi adakah kamu ingat adakah kamu masih ingat kalau kamu ada dua variable dalam expression ini, maka dia adalah tidak dikira sebagai quadratic expression in one variable. Jadi kamu boleh jawablah no, bukan. Kamu cakap bukan. Kenapa bukan? Kamu kena explain. There are two variables S and Y, dua variable S dengan Y in the expression. Ya, ini adalah penerangan kamu. Okey, kalau kamu punya soalan ialah yes, ini adalah quadratic expression in one variable, manakala kamu tak payah, maka kamu tak payah bagi apa-apa penerangan. Kamu tak payah bagi apa-apa penerangan. Jadi kelas, let's continue. Soalan seterusnya, kamu boleh tengok 1D. Cikgu copy dulu soalan. Negatif 1/2 M power 2. M kuasa 2. Jadi pertama, kamu dah tengok kan kuasa tertinggi adalah 2. Okey, ini betul. Yang kedua, A saya sama dengan negatif 1/2. Bukan sama dengan 0. Benda ni tak tepati dah. Dan ketiga, dia satu variable saja kan wujud dalam expression ini, iaitu M. One variable only, which is M. Jadi, ini adalah quadratic expression sebab dia tepati tiga syarat tu. This is the quadratic expression in one variable. So, you no need to explain why. Okay, kalau dia jawapan dia no, barulah kamu explain. Kita sambung dengan soalan E. 1E. S kuasa 3 tolak S. Kamu dah tengok dah, highest power dia adalah 3. Apa yang saya cakap tadi? Highest power is 2. Power tertinggi, kuasa tertinggi adalah 2. Kalau melebihi 2, maka dia tidak disebut sebagai quadratic expression. Jadi jawapan kamu no. The highest power of one variable S is 3. Sebab highest power tertinggi adalah 3. Jadi dia bukan quadratic expression. Kita sambung dengan soalan I. N sama dengan N tolak 2. Kamu kena kembangkan dulu. N ni kena darab masuk tau. N darab dengan N, kamu akan dapat N kuasa 2. Lepas tu, N darab dengan negatif 2, kamu akan dapat negatif. Jangan lupa negatif kamu ya. Negatif 2N.
Okey, di sini kamu boleh tengok expression dia. Kuasa tertinggi adalah 2, betul? Lepas tu, A sama dengan 1, betul? Tepati juga bukan sama dengan kosong. Lagi satu, dia punya variable satu sahaja iaitu N. Jadi ini adalah quadratic expression. Kamu tulis yes. Okey? Bagus ya? Tak susah kan? Senang kan? Okey, soalan 1 dah settle dah. Kita tengok soalan nombor 2. Dia nak kamu cari determine the value of A, B and C for each of the following quadratic expression. Dia nak suruh kamu cari nilai untuk A, untuk B, untuk C. Jadi, apakah bentuk umum untuk quadratic expression? Masih ingat kah? Last week cikgu dah repeat banyak kali. A S power kuasa 2 tambah BS tambah C. Ini adalah general form ya. Sorry ya, bukan general umum. General form, bentuk umum. Okey, bentuk umum. Nah, kamu boleh tengok di sini. Bentuk umum ni adalah sangat penting untuk membantu kamu mencari nilai A, B dengan C dalam setiap expression. Kita mula dengan soalan B. S kuasa 2 tolak 2S. Ini soalan saya. Jadi apa yang saya buat? Saya kena compare expression yang diberi oleh soalan dengan expression dengan general form, dengan bentuk umum iaitu AS kuasa 2 tambah dengan BS tambah dengan C. Jadi apa yang kamu boleh lihat di sini? A S kuasa 2 ni depan dia tak ada digit kan? Jadi kamu kena assume dia adalah 1, bukan assume dia memang 1. Remember ya, 1S square is equal to S square. Dan belakang ni kosong kan? Tak ada tempat, tak ada digit, tak ada variable. Kamu just letak kosong. Jadi dari sini sangat obvious. Kamu punya A adalah sama dengan 1, B adalah sama dengan negatif 2, C sama dengan kosong. Kamu boleh buat perbandingan. Jadi kamu boleh buat jawapan kamu lah. A equal to 1, B equal to negative 2, manakala C sama dengan kosong. Ya, ini adalah jawapan kamu. Okey, kita tengok pula soalan D. Okey, negatif 1/2 P kuasa 2 tambah 4P. Kamu nampak tak variable dalam soalan ini bukan S. S telah diganti dengan P, ditukar kepada P. Jadi general form ini kita just buat a little bit modification lah. Saya tukar dengan apa? Saya buat sedikit perubahan. General form ini saya tukar dengan AP kuasa 2 tambah BP tambah C. Kamu ganti S ini dengan P. Dah memadai. Okay? Sama lah kamu tengok kekosongan di belakang. Kamu just tambah kosong. Jadi sekarang sangat obvious. A ini adalah sama dengan negatif 1/2. B adalah sama dengan 4. C sama dengan kosong. Jadi di sini kamu boleh tapak A sama dengan negatif 1/2. B sama dengan 4. C sama dengan kosong. Ya, ini adalah jawapan kamu. Okay, let's continue. F. Saya sambung dengan F. 4S kuasa 2. Jadi, tulis dulu general form. AS square plus BS plus C. Jadi, kamu boleh nampak kekosongan di belakang kan? Kamu just tambah kosong S tambah kosong. Sebab tak ada digit ke belakang. Just kosong lah. Okay. Dari sini, kamu boleh buat comparison terus. A sama dengan 4. B sama dengan kosong. C sama dengan kosong. Okay, tak susah kan? Kita sambung dengan H. 1/3 K kuasa 2 tolak 2. Jadi general form kamu macam mana? General form kamu macam ini kan? Tapi kamu kena tukar yang X ini dengan K. Kamu kena tukar dengan K. Selepas tu kamu nampak ini ada sikit beza dengan general form kan? Kamu kena susun semula lah. Susun cantik-cantik.
1/3 K kuasa 2 kamu letak sini. Negatif 2 ni kamu memang gablakan lah. Yang ini kosong K lah. Okay. Sebab equation ini dah ada K power 1 K kuasa 2. Jadi kamu just letak kosong K. Lepas tu kamu boleh buat comparison. A sama dengan 1/3, B sama dengan kosong, C sama dengan negatif 2. Jadi kamu buat konklusi lah. A sama dengan 1/3, B sama dengan kosong, C sama dengan negatif 2. Ini adalah jawapan kamu. Kita akan sambung dengan I ya. 2A darab dengan 2R tolak 3. Kamu kena kembangkan expression ini. 2A kamu kena darab dengan A. Kamu akan dapat 2A kuasa 2. 2A darab dengan negatif 3. Kamu akan dapat negatif 6R. Nampak kan? Okey, kamu akan dapat 6R. Jadi seterusnya kamu boleh buat comparison dengan general form. AR square plus BR plus C. Remember, kamu kena ingat S kamu kena tukar ke R. Sebab variable yang digunakan dalam expression ini adalah R. Jadi, obviously, A sama dengan negatif 2. Positif 2. B sama dengan negatif 6. C sama dengan kosong. Okay, jawapan kamu A sama dengan 2. B sama dengan negatif 6. C sama dengan kosong. Okay, ini apa yang kita dapat daripada soalan 1 dengan 2. Dalam self practice 1.1a ni senang je. First, dia nak ajar kamu macam mana nak tentukan expression ini adalah expression quadratic expression in one variable or not. Soalan kedua, dia nak ajar kamu carikan value untuk A, B dengan C untuk setiap expression. Okay, kamu boleh ingat, kamu kena memorize lah general form ini supaya kamu boleh cari value untuk A, B dengan C. Dan sentiasa ingat, B dengan C kamu boleh sama dengan kosong. Dia ada masalah. Tapi A kamu will never. Tak mungkin kosong. Kalau A kamu sama dengan kosong, maka ini bukan quadratic expression ya. A tidak akan bersama. A tidak akan sama dengan kosong. Okay. Selepas itu, cikgu nak tengok seterusnya. Cikgu nak bincang self practice 1.1b. Self practice 1.1b. Kamu tengok muka surat berapa? Muka surat 10 ya. Buku teks kamu muka surat 10. Kita akan tengok yang pertama. Shape of the quadratic function. Apakah itu quadratic function? Maksudnya fs equal to something ataupun gx equal to something. Ini adalah quadratic function. Quadratic function dengan quadratic expression adalah berlainan ya. Macam mana kita tahu kita punya shape adalah u ataupun n? Jadi kita kena tengoklah value a untuk expression. Kalau value a adalah besar daripada kosong, maksud dia 1, 2, 3, 4. A dia adalah positive number. Maka kamu punya shape adalah U. Kamu punya graph adalah berbentuk U. Tetapi kalau kamu punya shape, kamu punya value A adalah kecil daripada kosong. Macam kamu dapat value negatif lah. Negative value. Macam negatif 1, negatif 2 ataupun negatif 3. Maka kamu akan dapat N punya shape. Dan melalui praktis sebelum ni, cikgu dah ajar kamu kan cari value A, value B, value C. Tapi kalau kamu nak tentukan shape kamu adalah U shape atau N shape, U shape ataupun N shape, kamu cuma perlu tahu value untuk A sudah mencukupi. Okay, kita try dengan soalan 1A. Kita try dengan soalan 1A. Fx is equal to x power 2 minus 4x plus 1. Okay, ini soalan dia kan. Daripada sini kamu tahu kan apakah value untuk A? Value untuk A adalah 2. Bukan 2, 1. Okay, sini 1 ya. B adalah negatif 4. C adalah sama dengan 1. Tapi untuk kamu mencari apakah bentuk kamu punya graph, kamu dapat info untuk value A dah mencukupi. Dah
mencukupi. Jadi A sama dengan 1 adalah besar daripada kosong. Kamu nampak kan? Therefore, kamu boleh buat conclusion. Therefore, Fs equal to S square minus 4S plus 1 have a U shape. Okay, has a U shape graph. Graph dia berbentuk U. Okay ya. Jadi untuk B, soalan dia macam mana? Gx sama dengan negatif S power kuasa 2 tambah 2S tolak 4. Jadi daripada sini saya boleh dapati bahawa A saya adalah sama dengan negatif 1. Negatif 1 maksudnya kecil daripada kosong kan? Jadi kecil daripada kosong, kamu boleh tengok informasi di atas sini. Okay? Kamu boleh buat satu konklusi. Therefore, Gx equal to negative F square plus 2S negative 4 has a N-shaped graph. Boleh? Kalau A kamu kecil daripada kosong, nilai A kecil daripada kosong, kamu akan dapat shape berbentuk N, bukan U ya. Okey ya. Untuk soalan 2. Okey, untuk soalan 2. Dia nak tahu state the range of value A and whether graph has a maximum or minimum point. Dia cakap nak cari range of value of A. Okay, julak nilai A. Macam mana nak tahu julak ni? Kamu kena tengok A sama dengan besar daripada kosong ataupun A kecil daripada kosong. Kamu pilih antara dua ini saja. Lagi satu, maximum atau minimum point. Kalau maximum point juga buat short form ya, maximum point, dia mesti bentuk N kan? Ini adalah maximum point. Kalau kamu nak dapat minimum point, kamu kena dapat U-shape punya graph. Ini adalah minimum point. Okey, ini adalah permintaan soalan ya. Ini adalah permintaan soalan. Kita bincang dulu soalan A. Cikgu tukar warna ya. Soalan A. Nampak kan? Sini ya, soalan A dia punya shape adalah U-shape. Jadi apa yang kamu boleh nampak di sini, dia adalah U-shape graph. When it come to the U-shape graph, actually you can determine. Kita tengok sini. Kalau kamu dapat U-shape graph, maksudnya kamu punya A, value A adalah besar daripada kosong. Jadi soalan 2A ini dah tahu dah range of value of A ialah A besar daripada kosong sebab ini U-shape. Kalau kamu dapat graph yang U-shape, kamu sentiasa dapat minimum point. Okay, here is the minimum point, not a maximum point. So what is your answer for this question? You get the range of the value of A, right? Jawapannya A besar daripada kosong. Nombor 2, kamu kena bagi tahu dia ni maximum point ke minimum point. Okay, obviously is minimum point. Okay, let's continue with B. 2B. Page number 10 ya. Ya, obviously kamu nampak kan graf kamu bentuk N. Kalau kamu nak dapat graf yang bentuk N ini, kamu punya A adalah kecil ke besar daripada kosong? Ya, betul. Dia mesti kecil daripada kosong. So, kamu sudah dapat jawapan untuk julak nilai A. Seterusnya, kamu kena buat apa? Kamu kena tengok point di sini. Kamu kena tengok point di sini. Ini adalah maximum point. Ingat ya. Untuk N-shaped graph, you will always get a maximum point. For a U-shaped graph, untuk graf bentuk U, kamu akan sentiasa dapat minimum point. Tak susah kan? Kalau kamu rasa video cikgu agak laju sikit, kamu boleh pakai speed 0.75 lah, okay?
supaya kamu boleh dengar dengan lebih jelas. Okey, seterusnya kita akan sambung dengan soalan 3. Kita sambung dengan soalan 3. Cikgu suruh buat keempat-empat. Ini kan A, B, C, D. Okey, keempat-empat ni. Jom kita bincang soalan 3 dulu. 3A. Okey, dia cakap, determine the maximum point instead the equation of symmetry of each of the function below. Jadi di sini dia minta dua perkara. Apakah maksimum ataupun minimum point sama dengan berapa? Bila cakap tentang point, kamu kena bagi tahu koordinat x dengan y. Nombor 2, kamu kena cari equation of axis of symmetry. Bila cakap equation of axis of symmetry, kamu kena dapatkan S sama dengan value apa? S sama dengan value apa? Kita mula dengan 3A dulu. Kamu nampak graf ini, apakah shape dia? U. Bila saya cakap U, kamu akan sentiasa apa? Minimum point, bukan maximum point. Bila kamu dapat minimum point, kamu tulis dulu minimum point. Langkah kedua, kamu kena cari koordinat untuk minimum point ini. Kalau nak baca koordinat, pertama kamu kena dapatkan apa? Baca x-axis dulu, barulah y-axis. Okey, barulah y-axis. Nampak kan? X-axis 4, y-axis negatif 15. Jadi jawapan kamu adalah 4, negatif 15. Ini adalah koordinat kamu untuk minimum point. Yang kedua, kamu dah fulfill permintaan soalan yang pertama kan? Permintaan kedua adalah equation of axis of symmetry S sama dengan berapa? Bila cakap pasal axis of symmetry, kamu kena cari satu garisan di mana kamu boleh, okay? Ingat, garisan menegak, bukan garisan melintang. Okay? Garisan menegak yang boleh potong graf kamu kepada dua bahagian yang sama rata. Jadi kamu tengok A ni. Saya memang boleh potong graf saya macam ini kan? So that sebelah kiri dengan sebelah kanan saya adalah sama. Dan kamu kena sentiasa ingat ya, untuk axis of symmetry you will never get kamu tidak akan mendapat garisan yang melintang. Kamu mesti mendapat garisan yang menegak. Jadi untuk garisan yang menegak, kamu kena tengok apa? Tengok posisi ini. S dia sama dengan apa? Kamu tengok ini S-axis kan? S dia sama dengan apa? S dia sama dengan 4. Jadi jawapan kamu, axis of symmetry, equation of axis of symmetry adalah S sama dengan 4. Okay, tak susah ya. Kita tengok soalan B. Bila cakap soalan B, kamu tengok graf ini adalah N-shape. Kalau graf kamu N-shape, kamu akan sentiasa dapat point maksimum. Jadi, kamu akan dapat 1 point maksimum. Macam mana kamu nak baca koordinat ini? Macam mana nak baca maksimum point ini? Kamu kena baca X dulu, baru baca Y. Jadi, X dia berapa? Tengah-tengah 2 dengan 4 kan? 3 lah, junjung kan? 3. Tengok y-axis pula. Ini kita mula dari sini ya. 5. Kita mula dari sini. 5. 2 petak sama dengan 1. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Jadi yang tengah-tengah ini adalah 13.5. Ya, ada masalah kan kamu nak baca koordinat ini. Jadi maximum point dia adalah 13.5. Jadi seterusnya soalan bukan saja nak minta koordinat untuk maksimum dengan minimum point ni. Soalan ni juga minta equation of axis of symmetry. Jadi kalau cakap pasal equation of axis of symmetry, kamu mesti samakan S dengan satu value.
kamu mesti samakan S dengan satu value. Jadi kamu tengok graf ini, kamu nak potong kan? Kamu nak potong graf ini kepada setengah. Ingat, kamu sentiasa cari garisan menega, bukan garisan melintang. Jadi untuk garisan menega ini, kamu baca y-axis ini. Berapa? Dia potong dekat 3 kan? Jadi axis of symmetry kamu adalah S sama dengan 3. S sama dengan 3. Tak susah kan? Okay? Jadi, kita akan sambung dengan soalan C ya. Kita akan sambung dengan soalan C. Kamu tengok, soalan yang repeat actually dia sama je. Graf ini berbentuk N. Okay, graf ini berbentuk N. Maka kamu akan dapat apa? Kamu akan dapat maximum point. Okay, kamu tulis dulu. Kamu akan dapat maximum point. Seterusnya kamu kena baca koordinat dia macam mana. Baca dulu x-axis, barulah baca y-axis. Okay, sini tak label. Tapi dia ada bagi tahu kamu koordinat ini adalah sama dengan negatif 4 dengan 0. Maksud dia x-axis dia adalah negatif 4 kan bacaan dia. Jadi kamu boleh tengok daripada negatif 4 ke 0 ini, saya ada 4 langkah. Satu petak besar sama dengan satu langkah lah. Saya ada 4 langkah, maka saya boleh buat satu konklusi bahawa satu petak adalah bersamaan dengan 1. Nilai dia adalah bersamaan dengan 1. Jadi dari sini saya akan dapat negatif 1. Sini saya akan dapat negatif 2. Dari sini saya akan dapat negatif 3. Okay, jadi maximum point saya adalah negatif 2 dengan 4. Tulis dekat sini, negatif 2 dengan 4. Jadi seterusnya, kami akan tengok apa? Tengok equation of axis of symmetry. Kamu akan cari satu garisan menega yang boleh potong graf kamu kepada dua bahagian yang sama rata. Definitely is this line, right? Mestilah garisan ini. Jadi kamu kena tengok dia potong x-axis ini dekat mana? Dekat negatif 2. Sangat jelas kan? Jadi equation of axis of symmetry adalah S sama dengan negatif 2. Okay ya, S sama dengan negatif 2 untuk B. Untuk D, senang saja, kamu tengok satu U-shape. Bila kamu tengok satu U-shape, kamu confirm kamu punya point adalah minimum point, bukan maximum point. Dan sekarang kita nak baca koordinat dia macam mana. Okay, soalan ini, okay, kamu boleh tengok sini kosong. Okay, kosongnya, kosong. Ini pula, saya tak tahu ini nilai apa. Tapi, saya dapat clue dari mana? Saya dapat clue daripada sini. Point ini dia bagi tahu. Sini adalah 4. Jadi, kamu boleh tengok. Satu petak dengan sama dengan satu langkah. Satu petak, satu langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. 4 langkah, nilai dia sama dengan 4. Jadi, satu langkah adalah nilai dia bersamaan dengan 1. Jadi daripada sini saya boleh tahu x-axis saya adalah 1, 2, 3. Sekarang y-axis pula. Y-axis saya pula. Saya dapat satu clue. Di sini bacaan saya adalah 3. Kan? Bacaan saya 3. Okay, di sini bacaan saya adalah 3. Jadi, kamu boleh baca dari sini 1, 2, 3. Kamu boleh dapat clue satu petak adalah sama dengan satu petak. Maksudnya satu petak ni adalah sama dengan 2. Sini kamu akan dapat 2. Sini kamu akan dapat 4. Maka kamu akan dapat di tengah-tengah 2 dengan 4 ini adalah 3. Ingat ya, satu petak adalah sama dengan 2. Jadi kamu bolehlah ambil cara ni. 2, satu petak adalah sama dengan 2. Okay, jadi di sini kamu akan dapat negatif 2. Jadi jawapan kamu untuk soalan ini, ingat. Minimum point ni kamu kena baca x-axis dulu, negatif 2. Barulah kamu baca y-axis 2. Okay, sorry ya, x-axis adalah 2, bukan negatif 2 ya.
X-axis adalah 2. Y-axis adalah negatif 2. Ini adalah minimum point kamu. Seterusnya, kamu boleh tengok S, equation of symmetry dia macam mana. Untuk graf ini, satu garisan menega yang akan memotong graf ini kepada setengah adalah ini. Garisan ini kan? Garisan ini kan? Jadi, apakah koordinat untuk garisan ini? Kamu boleh baca sini ya. Kamu boleh baca ini ya. Kamu tengok ini. S dia sama dengan apa? S sama dengan negatif 2 kan? Okay, S sama dengan negatif. S sama dengan 2. Bukan negatif 2. S sama dengan 2. Jadi, kamu boleh buat satu konklusi. Equation of the axis of symmetry adalah S sama dengan 2. Kalau kamu letak 2 adalah salah lah. Kamu kena tengok. Kamu kena tulis S sama dengan 2. Okey ya. Setakat ini saya dah bincang homework yang saya bagi kan. Seterusnya kita akan tengok workbook kita pula ya. Sila rujuk kepada video yang seterusnya.